Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawat Mesa isu apa. Kata Zahid, jangan politikkan isu pembatalan 16 enakmen syariah Kelantan. Keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 pertukan selani bawah enakmen kanun jenayah syariah Kelantan tidak perlu dipolitikkan, kata Timbalan Menteri Datuk Sri Zahid Hamidi. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir dan akhirnya kita komen macam biasa. Datuk Sri Zahid Hamidi menyatakan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen kanun jenayah syariah di Kelantan tidaklah perlu dipolitikkan. Menurutnya, keputusan dibuat oleh Mahkamah Persekutuan itu berkait dengan peruntukan perundangan yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan dan bukan berkenaan Mahkamah Syariah. Jadi beliau katanya bersetuju sekiranya perbincangan antara ahli parlimen yang beragama Islam perlu diadakan. Ini bagi memperkasakan undang-undang syariah dengan syarat pihak yang terlibat tidak mempolitikkan isu ini. Soal perbincangan boleh diadakan, tapi kita mesti menelaah tentang soal penentuan fikrah dan tidak menjadikan politik sebagai garis utama atau sudah kata orang sudah terlantuk bau tergatah. Jadi katanya sebagai mengulas kenyataan Timbalan Putrajaya 2 PAS Kelantan, Datuk Muhammad Aman Nik Abdullah yang mengajak semua pihak terutama ahli parlimen beragama Islam bergabung, berbincang mengenai memperkasakan undang-undang syariah. Kata Datuk Sri Zahid Hamidi tak ada masalah. Itulah yang sepatutnya dilakukan, bukan hanya melontarkan kenyataan yang akhirnya memecah belahkan warga. Tiba-tiba dalam keadaan begini kita bertelagah dalam aspek agama Islam. Jadi saya lihat ada teman saya, saudara Abdul Halim daripada Bukit Mertajam. Dia hantar kiriman kepada saya. Agak menarik juga catatannya. Sebab dia kata politik Malaysia sudah jauh melampaui batas-batas agama. Matlamat telah pun menghalalkan cara. Agama sudah pun mula diperdagangkan sewenang-wenangnya. Bukan saja oleh orang biasa, malah oleh orang-orang yang kononnya bergerak ulama hinggakan menjadikan para pengikutnya begitu taksub seketahap membabi buta. Jadi akhirnya warga jadi pemalas untuk berfikir tentang hal-hal begini. Malah sekarang bila bercakap soal ini, warga rasa meluatlah. Sebagaimana saya katakan tadi, polemik tidak dapat boleh membantu ataupun menyelesaikan masalah perut rakyat. Saudara, sebab itu kata Saudara Halim, dalam kes Nik Elin, apakah ahli-ahli Dewan Kelantan, termasuk menteri yang bercakap dulu tu, mereka tak tahu batas-batas bidang kuasa Dewan Negeri? Saya yakin bahawa tentu mereka tahu, kerana mereka lebih maklum. Tetapi, apakah mereka melakukan ini untuk mendapat undi orang-orang Melayu? Seolah-olah mereka sahajalah pejuang Islam. Dan hasilnya kita dapat lihat dalam pilihan raya yang ke-15 dulu, apabila Islam diperdagangkan, kata Zalim, benar mereka mencapai kemenangan. Tapi apakah selesai masalah rakyat? Akhirnya saudara, lambat laun kita akan berada dalam suasana yang cukup tidak menentu. Agama Islam jadi cacat marbah, orang boleh mengeluarkan kenyataan, maki hamun terhadap pemimpin yang tak ada kena-mengena. Isu antara Dewan Undangan Negeri Kelantan berhubung tentang enactment Mahkamah Syariah dilontarkan kepada Kerajaan Persekutuan. Sedangkan perkara itu, Kerajaan Persekutuan hari ini, Kerajaan Madani hari ini baru memerintah setahun. Sedangkan isu ini sudah berlegar bertahun dulu. Itu keadaan saya. Jadi keadaan begini sekarang ni saya melihat bagaimana kes Elin yang mencabar undang-undang syariah. Jadi bagi saya lah, ini benar-benar memperlihatkan kedangkalan mereka. Dan kebanyakan mereka ini syok sendiri. Bertanyalah bila mereka memunggah. Sekali lagi saya nak tanya. Mereka memunggah begitu ramai rakyat yang keluar menyokong kononnya agar bantahan Nik Elin itu ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Ramai datang ke Istana Keadilan. Tujuannya apa? Apakah mereka tahu isu sebenar? Apakah mereka yang dipunggah dengan bas begitu ramai
tahu isunya apa. Tapi tidak. Kalau saya kata Pak Lebaran marah, pimpinan mereka menggunakan isu ini untuk mengambil sokongan. Jadi bila dah ramai datang, puas hati. Bahawa, lihatlah, aku mempunyai sokongan yang begitu ramai. Aku mempunyai pengikut yang begitu ramai. Isu apa? Apa isunya? Bila mahkamah membuat keputusan. So, apa hasilnya? Setelah mahkamah perkutusan mengatakan bantahan Nek Elin itu ada meritnya. Maka 16 undang-undang yang enactment yang dirombak ataupun diubah oleh kerajaan Dewan Undangan di Kelantan itu bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Akhirnya bila mahkamah menolak, ke mana mereka? Ke mana mereka yang datang ramai-ramai, beribu-ribu orang tu? Apakah cukup dengan bayaran RM20, RM50, berpanas-panas begitu? Apakah ini tandanya kita berjuang untuk Islam? Jadi saya rasa dalam keadaan begini, mereka kebanyakannya lebih banyak berpura-pura. Kononnya bencilah pada Nek Elin. Lihatlah sendiri. Mereka berkawan rapat, bukan tak baik. Kawan rapat pun, bergambarlah. Tapi, sikit saja boleh jadikan isu politik, maka dibalun sehabis-habisan. Jadi bagi saya paling penting sekarang ni, apa faedahnya? Apakah isu tersebut mampu menangani perut rakyat? Apakah polemik itu dapat menyelesaikan rakyat yang kelaparan? Saya hairan. Tapi bila dengar ceramahnya, inilah sikap-sikap mereka mahu untuk menguburkan mahkamah syariah. Maka tidak ada lagi mahkamah syariah. Jadi bercakap, senanglah. Bukan kena bayar pun. Antara lidah dengan gigi saja. Kadang-kadang bila nak menggamit sokongan, lebih lembut gigi daripada lidah. Tapi akhirnya rakyat yang terperangkap. Saya hairan kenapa mereka selaku pemimpin mengizinkan akar umbi melontarkan kenyataan-kenyataan yang banyak bersifat maki hamun pada kerajaan. Isu yang tak ada diada-adakan. Isu kecil yang boleh diselesaikan. Sebagaimana kata Datuk Zaid Hamidi. Dia kata eloklah untuk menangani persoalan ini. Kita bertemu dengan ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat yang beragama Islam. Mari kita duduk berbincang bagaimana cara untuk menyelesaikan sesuatu persoalan ini. Untuk kita mengukuhkan lagi mahkamah syariah ini. Sepatutnya begitu. Bukan hanya maki hamun. Budaya maki hamun terhadap pemimpin perlu dihentikan segera. Kita mahu menangani masa depan supaya rakyat lebih gemilang. Bukan nak tunjuk kekuatan. Ini bukan masanya. 4 tahun lagi saya nak ada pilihan raya. Saya faham. Pimpinan sebelah sana tu mengharapkan agar dapat dipanjangkan isu ini berlarutan sampailah pilihan raya umum yang ke-16 nanti mahu dijadikan isu politik. Itu matlamat mereka. Dan kita sebagai warga cinta damai, kenapa kita harus terikut-ikut dengan budaya tersebut? Budaya maki hamun terhadap pemimpin perlu dihentikan. Comot habis pemimpin Melayu ni saya. Sama ada menteri besar pun kena, menteri-menteri tak usah ceritalah saudara. Timbalan Perdana Menteri boleh dikatakan hari-hari. Ada orang mengatakan keadaan begitu, begini dan sebagainya, macam-macam. Dan tadi ada juga teman mengatakan bahawa dalam keadaan sekarang ini, Datuk Seri Najib perlu segera dikeluarkan daripada penjara. Bukan tak ada usaha dilakukan, memang ada usaha dilakukan. Tetapi, apa-apa pun perlulah dilakukan secara penuh dengan tertibnya. Keadaan dah jadi begitu. Bukan kehendak UMNO, bukan kehendak Datuk Zaid Hamidi untuk melihat Datuk Seri Najib berada di belakang tabir besi di penjara Kajang. Tapi dah dilakukan. Siapa yang melakukan? Yang itu mereka ketepikan. Cerita lain pula yang ditimbulkan. Sedangkan usaha sedang jalankan. Saya berterima kasih pada warga UMNO di peringkat cawangan-cawangan sekarang ni. Sedang giat berusaha untuk melakukan pungutan tanda tangan untuk merayu. Bukan salah tekanan ya. Jangan salah anggap. Ini bukan merupakan provokasi, ini bukan tekanan tapi rayuan. Isi hati warga UMNO khususnya. Usaha untuk menggamit sekitar 1 juta tanda tangan ahli-ahli UMNO merayu pada pimpinan di Istana Negara supaya ada ehsannya. Supaya pemimpin mantan Presiden UMNO ini
dapat segera dikeluarkan. Tapi saya nak cakap terus terang, dia ada pro dan kontra. Keluar nanti, pastilah Presiden UMNO, Perdana Menteri kena maki oleh puak-puak yang tidak bersetuju. Bila tak dapat, maka puak-puak yang menyokong, maki Hamon juga. Jadi kiri kanan, Perdana Menteri, Presiden UMNO terdedah untuk dimaki Hamon. Itu saya katakan bahawa berhentilah sudah. Musim maki Hamon terhadap pemimpin ini perlu dihentikan. Kita perlu ke depan. Apa-apa isu yang kita hadapi perlu ditangani secara berhemah. Jangan mengikut emosi, jangan ikut kehendak hati. Kehendak hati tidak akan menyelesaikan masalah, saudara. Setiap satu persoalan itu perlu ditangani secara kebijaksanaan. Pemimpin tidak akan mengizinkan dirinya untuk terperangkap ataupun untuk terbuai oleh laungan maki Hamon. Pemimpin harus bergerak ke hadapan. Sebab itu saya menyeru agar pemimpin UMNO khususnya kukuhkan ukhuwah kita. Jangan kita benarkan, jangan kita izinkan perpecahan itu berterusan. Saya bersyukur sejak akhir-akhir ini saya lihat apabila Presiden UMNO sudah pun turun ke gelanggang menjelaskan di peringkat cawangan-cawangan pada warga akar umbi, sudah pun mereka faham apa sebenarnya yang cerita di belakang tabir berhubung tentang isu Datuk Seri Najib. Walaupun orang lain memutarkan macam-macam kenyataan, saya selalu mengatakan dalam apa keadaan pun, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Namun setiap kali kamu menegakkan kebenaran, maka setiap kali itulah kamu akan dilihat salah. Saudara, kita tahu siapa yang memenjarakan Datuk Najib, jadi tak perlulah kita memuja orang itu. Cukup-cukuplah. Dalam keadaan sekarang, bagi saya, kita meneruskan ukhuwah perpaduan kita, tingkatkan kesatuan, kita adalah warga cinta damai. Jumpa lagi malam esok, insya-Allah saya akan mengundang sahabat saya, Datuk Syakar Samsudin selaku speaker Dewan Undangan Negeri Pahang untuk menjelaskan pada kita peranan Dewan Undangan Negeri. Okay, saya baca detail sikit lagi dekat Malaysia kini ni. Ahmad Zahid berkata, ini kerana keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan itu berkait dengan pertukaran perundangan diluluskan oleh DUN Kelantan dan bukan yang berkenaan Mahkamah Syariah. Pada masa yang sama, beliau bersetuju sekiranya pembincangan antara ahli parlimen yang beragama Islam diadakan bagi memperkasakan undang-undang syariah dengan syarat pihak yang terlibat tidak mempolitikkan isu itu. Soal perbincangan boleh diadakan, tapi kita mesti menelaah tentang soal penentuan fikrah dan tidak menjadikan politik garis utama atau sudah terhentak ke dinding baru nak panggil orang Islam untuk bincang tentang perkara ini. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerja Perpaduan dan Pihak Ibrahim. Assalamualaikum.